You nak menyesal sebab apa? Okey, dengar sini. Datuk tu boleh bahagikan you. Dia takkan menyesalnya. Yang satu harta dia kan banyak. Dia boleh jaga you. Selama ni memang ingat duit boleh bagi I bahagia. Harta boleh bagi I bahagia. Dan I tidak perlukan cinta. Tapi sekarang baru I faham. Duit dan harta tu tanpa cinta, it's not right. Dengar tu daripada sedutan drama Cinta Nan Grata. Dia fobia sebenarnya nak cakap sedutan drama tu sebenarnya. Kenapa, Wak? Sebab ada sejarah. Faham. Dan itu sebenarnya senario yang berlaku. Setuju atau tidak, itulah realitinya yang ada dalam masyarakat kita, mempercayai yang mana bahagia itu boleh dijadikan satu apa orang kata ukuran dalam kehidupan kita. Tetapi sebenarnya tak cukup. Untuk 2024 ni banyak cabaran dari segi ekonomi juga. Saya kira semua orang menginginkan bahagia. Namun bahagia itu berbeza-bezalah. Ada orang nak bahagia dengan kasih sayang, ada orang inginkan bahagia dengan kemewahan dan sebagainya. Hari ini topik kita nak bawakan tentang duit bukan segalanya. Ini persoalannya. Adakah betul ke duit bukan segalanya? Kita tanyakan kepada tetamu kita. Tapi kalau ke zaman sekarang ni orang kata bangun tidur dah perlukan duit, nak keluar pergi kerja dan sebagainya kan. Tapi ini yang nak kita kongsikan bersama dengan dua orang tetamu kita di studio. Di sebelah saya, kita bersama dengan si cantik manis ni. Kita bersama dengan Amira Osman. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Kak sihat Alhamdulillah. Duit dah cukup dah. Ada tu yang orang soalan macam tu. Okey, kita juga bersama dengan Profesor Datuk Dr. Fariza Macham, pengarah Institut Islam Hadari UKM, dalam Profesor bidang psikologi dakwah remaja dan juga psikologi Islam. Profesor, thank you. Terima kasih bersama dengan wanita hari ini. Ya, terima kasih juga. Baik, kalau kita bercakap mengenai duit bukan segalanya. Ada yang setuju, ada yang tidak, dan banyak dari kat ruangan komen tu ada yang lontarkan pandangan mereka. Tetapi untuk keadaan sekarang ni, duit bukan segalanya. Saya setuju, tetapi bagaimana untuk kita melihat secara orang kata menyeluruh berkenaan dengan topik ini, Prof? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih menjemput dan juga isu ni sebenarnya bukanlah isu baru ya, sebab sering dah dibincangkan sebelum ini tentang keperluan duit dan sebagainya ya. Memang dulu falsafah kalau falsafah zaman-zaman dululah, selama zaman ibu bapa kita ataupun yang dulu selalu menyebutkan bahawa dengan duit itu tidak boleh beli kebahagiaan, dengan duit tak boleh beli kesihatan, dengan duit tak boleh beli cinta, dengan duit tak boleh beli iman ya. Itu ada betulnya. Namun realiti dalam hidup hari ini, cabaran yang kita hadapi dan juga realitilah kehidupannya dengan duit itu, kita perlukan duit untuk segala-galanya. Walaupun duit bukan segala-galanya, tetapi bergerak saja kita perlukan duit. Itu realiti kehidupan ya. Dan dalam Islam pun sendiri menyebut bahawa ada ya, dalam hadis mengatakan bahawa kemiskinan itu mendekati kekufuran. Apa maknanya? Maknanya yang pertama, kalau kita miskin, mungkin kita boleh menjadi orang yang untuk mendapatkan nafkah, jadi kesusahan hidup tu buat dia jadi mencuri, boleh mengambil hak orang lain dan sebagainya. Sebab itu disebutkan kemiskinan itu mendekati kekufuran. Maknanya kepada perkara-perkara yang boleh menyebabkan dia terdorong untuk kerana desakan ekonomi membuat perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Dan kemiskinan itu juga mungkin membuatkan dia boleh hidup dalam keadaan stres, ya. Kesihatan mental sekarang itu faktor ekonomi ya. Kita lihat bagaimana kemiskinan itu boleh membawa kepada kemudaratan. Sebab itu dalam Islam mengatakan bahawa kita perlu mencari rezeki yang halal ya. Rezeki yang baik. Kerana itu disebut banyak ayat Al-Quran yang menyebut tentang perlu mencari rezeki, perlu berikhtiar untuk mencari kehidupan. Apa itu? Maknanya rezeki salah satunya ialah keuangan, kerana untuk menjalankan tanggungjawab pengurusan hidup kita dan juga orang-orang yang di bawah tanggungan kita. Kita berdoa supaya kita dikurniakan rezeki yang melimpah ruah, supaya kita boleh kongsikan rezeki itu secara bermanfaat kepada orang sekeliling. Amira, kalau kita bercakap tentang duit ini, kadang-kadang kalau orang perempuan ataupun wanita yang bercakap tentang soal duit ini, Prof, kita akur ataupun tidak, suka ataupun tidak, memang wanita itu akan seringkali dilabelkan sebagai wanita batu duitan. Betul? Materialistik, memilih. Sebab itulah tak kahwin, she select. Tapi kadang-kadang, Amira, kita suka ataupun tidak, kita tak perlu mendengar kata-kata orang sekeliling. Kehidupan kita ni kita yang cari bahagianya.
salah ataupun tidak sebagai seorang wanita kita memilih untuk kalaulah kita nak cari pasangan yang dah stabil ataupun sekufu sebenarnya, Amira? Itulah tadi saya ada borak dengan Prof kan. Kalau kita memilih pasangan, contohlah kita lebih ada kemampuan daripada pasangan tersebut. So, macam mana Prof kita nak pilih kan? Prof kata lebih baik carilah yang boleh memberi nafkah. Prof kan? Maksudnya saya rasa itu subjektif lah. Ada orang rasa yang okey untuk susah senang bersama. Saya tidak menolak yang susah senang bersama. Saya juga orang yang kita nak berpasangan kan. Of course kita nak susah senang bersama. Tapi kalau langsung tak ada usaha dan sebagainya, takut-takut memudaratkan rumah tangga juga kan. Jadi memang betul duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya perlukan duit. Kita lock yang tu. Kita lock juga yang itu. Lock juga. Betul. Sebab tadi kita setuju juga dalam keadaan sekarang ni agak mencabar juga. Baik perempuan, baik lelaki, kalau kita menjadi orang kata memberi sokongan dari sudut ekonomi, keluarga pun terbeban juga kalau kita kurangnya dari segi duit kan Prof. Bagaimana pula Prof kalau kita melihat kepada dalam institusi kekeluargaan? Kalau bercakap mengenai duit bukan segalanya. Ini selalu dijadikan alasan untuk dalam sebuah rumah tangga. Kalau kita melihat dari sudut bahagia, memerlukan keuangan, itu yang sering dilontarkan. Duit bukan segalanya. Boleh tak macam melihat kepada sudut kebahagiaan, bersyukur dan sebagainya, pandangan Prof sendiri? Ya, terima kasih. Kalau kita selusuri Ibu Numis Kaweh yang mengatakan bahawa konsep kebahagiaan, ya, dia kata salah satu kebahagiaan itu adalah bentuk material. Sudah pasti kebahagiaan itu ukurannya tidak sama antara orang lain, individu yang lain. Namun salah satu faktor kebahagiaan ialah material. Material itu termasuklah soal tempat tinggalnya, keperluan harian kita, pakaiannya dan juga keuangan. Itu disebut oleh ulama dalam bidang psikologi, ya, Ibn Miskawi, faktor kebahagiaan ialah material. Namun betul lah kita kata bukan semata-mata material, kerana hidup itu perlu seimbang antara keperluan rohani, keperluan jasmani dan juga keperluan emosi. Sebab itu kebahagiaan itu juga sebenarnya bukanlah sepenuhnya bergantung kepada duit, tetapi bagaimana kasih sayang, perhatian diberikan oleh ahli keluarga dan juga suami ataupun isteri terhadap keluarganya. Perhatian itu sudah pasti tidak kosong, ya. Sebab kalau dalam hadis, ya, diriwayatkan bahawa mengatakan bahawa dalam Al-Quran disebut dalam surah Al-Baqarah. Kalau boleh tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 233, ada yang mengatakan bahawa dalam Al-Quran mengatakan susu yang diberikan oleh ibu kepada anaknya itu, suami wajib upah. Ibaratkan macam itulah, maknanya perlu diberi upah kerana kesediaan ibu itu untuk menyusukan anak. Jadi maknanya upah itu mungkin salah satunya dalam bentuk keuangan lah, ya. Sebab keperluan wanita hari ini bagi saya betul suami memberi nafkah itu dalam bentuk tempat tinggal, pakaian dan sebagainya. Namun keperluan wanita hari ini dia juga kadang-kadang perlukan juga cash money itu, ya. Realitinya untuk dia, untuk beli tudung dia, kan, beli bedak dia asas, ya kan. Belilah keperluan dia. Dan pada suami juga perlu ingat, ya, kadang-kadang sebenarnya wanita yang diberi wang itu, yang misalnya dia nak beli barang dapur, dia bagi duit pada isteri, dan isteri itu biasa dia akan simpan sikit. Dan biasanya tuan-tuan dan perempuan, waktu suami terdesak, isterilah yang akan ada nyimpan itu. Hasil duit selit kan. Mak kita dulu kan macam tu kan. Duit selit. Dan kita juga kan ada duit selit. Waktu terdesak, biasanya waktu terdesak itulah para isteri yang dia dapat sikit daripada suami dia, cash tu dia bagi balik. Termasuk misalnya tiba-tiba anak sakit, tiba-tiba kereta rosak yang memerlukan duit yang banyak, ataupun apa-apa keperluan. Prof, satu soalan lagi kepada Prof. Tadi Amira dah jawab tentang pentingnya kadang-kadang kita ni nak mencari pasangan yang mungkin sekufu dan sebagainya. Kadang-kadang masyarakat kita mungkin selalu menormalisasikan perkara yang tak sepatutnya. Contoh, kalau wanita itu membuat pilihan, wanita itu akan dikategorikan sebagai wanita yang suka memilih lah, select lah orang kata kan. Select hari ni shift select, saya kata macam tu. Dan kadang-kadang seorang wanita itu dibesarkan oleh keluarganya dengan keadaan yang cukup sempurna, mewah serba-serbi. Kalau macam hari-hari boleh makan mungkin makanan yang sedap dan enak, tapi bila ada pasangan kata tak boleh. Kita kena lupakan semua tu, kita kena makan hari-hari nasi dengan kicap je. Contoh. Ini kita nak kongsikan selepas ini. Sejauh mana hak wanita itu dibenarkan untuk memilih, tapi kita nak dengarkan dahulu pendapat orang ramai. Duit
duit tu sebenarnya adalah segala-galanya, tapi depends on the context. Kalau kita cakap pasal soal kebahagiaan, benda yang kita tak boleh kira, itu tidak boleh dibeli dengan duit. Tetapi kalau benda yang boleh dikira, boleh dilihat dengan berapa bilangannya, dan it needs money. Duit tu bukanlah segala-galanya. Walaupun duit tu penting dalam hidup kita sebab kita nak prepare tempat tinggal, makanan dan semuanya, tapi duit tak dapat memberikan kita kebahagiaan dan kepuasan hidup. Duit betul bukan segalanya. Tapi segala-galanya pakai duit. Tapi bukan apalah, maksud saya ada suatu perkara tu kita boleh gunakan duit, ada sesuatu perkara tu kita tak boleh nilai menggunakan duit. Sebab tu kita ada perkataan sentimental value. So tak semua benda kita boleh hargai menggunakan duit. Contohnya manusia. Pendapat saya, duit tu adalah segala-galanya. Ya, duit boleh jadi satu medium kan. Tapi you fikirlah, apa benda sekarang ni yang you rasa free atau percuma? Tak ada benda yang percuma. And barang semua makin mahal. So, duit adalah segala-galanya. Itu je. Rata-rata ramai yang bersetujulah duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya perlukan duit. Prof, hak seorang wanita, sejauh mana wanita itu boleh mendapatkan haknya dari segi mencari pendapatan ataupun memilih kehidupan yang lebih selesa dan juga sempurna? Ya. Dalam Islam, kalau kita selusuri sejarah Islam ataupun kita tengok dalam Al-Quran, wanita adalah berhak untuk mendapat pendidikan. Salah satunya juga berhak untuk mendapat pemilikan harta. Ini bukan kita cakap ya, ini Al-Quran yang cakap ya. Banyak yang menyatakan. Jadi dengan ilmu itu wanita boleh mendapatkan pekerjaan yang bagus. Dia berhak untuk menyimpan apa-apa yang diperolehi daripada harta yang dia itu untuk diri sendirinya ya. Walaupun dia berhak untuk dapat memiliki harta, dia boleh bekerja. Memang kita tahu dalam Islam kata wanita boleh bekerja. Tidak ada, jangan kata wanita perlu duduk rumah ataupun dia perlu menjaga anak-anaknya, tidak. Sebab tidak semestinya, kerana wanita itu diberi hak kerana dia ada ilmu, dia boleh menyumbang untuk masyarakat, untuk diri dan keluarganya. Namun begitu, bila wanita itu ada pekerjaan, ada pendapatan sendiri, bukanlah bermakna ya kita pada suami maknanya boleh tidak memberi nafkah ataupun langsung tak bagi. So itu malah kalau suami nak ambil duit isteri yang bekerja pun dia kena minta izin dengan isterinya. Ya, itu Islam ajar ya. Dan maknanya kalau isterinya willing untuk bagi, okey. Sebab tanggungjawab dalam rumah tangga ialah pencari nafkah ialah suami ataupun pada lelaki ya. Namun begitu dalam surah At-Talaq dia ada sebut ya dalam ayat 7 ya, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Itu kita kena peganglah. Dan sesiapa yang disempitkan rezeki maka hendaklah memberi nafkah itu kepada apa yang diberikan oleh Allah itu setakat yang dia mampu ya. Dan melainkan maknanya isteri pun kena tengok-tengok jugalah sebab kan kita nak mencari kebahagiaan kan, kita berlapang dada setakat mana suami kita ada kemampuan ya. Dan itu sebab sebenarnya kalau nak tahu ya, para isteri ini sebenarnya dia sanggup berkorban apa saja untuk kebahagiaan ya. Dan itu disebut oleh Abu Hamka ya, kalau dalam bukunya dia mengatakan bahawa wanita itu sanggup berkorban dan menjadi keutamaannya kepada orang yang dia sayang, iaitu utamanya suami dan anak-anaknya ya, termasuk. Tetapi suami dan isteri itu bagaimana dia berdiskusi ataupun berbincang kalau waktu bila keadaan kita tidak, orang kata keadaan memerlukan bantuan daripada isteri, di mana kefahaman kita di situ. Itu kena bijaksana suamilah ya, bersama-sama mengurus maknanya dalam rumah tangga. Sebab matlamat utama kita ialah kestabilan dan kebahagiaan rumah tangga dan pengekalan kita demi anak-anak keluarga. Jadi tidak timbang rasa, tolak ansur dan juga bermusyawarah bagaimana nak menyelesaikan masalah kewangan ataupun masalah apa saja adalah perbincangan, komunikasi. Tetapi asasnya memang wanita itu berhak untuk memiliki harta dia sendiri hasil pada pencariannya dan juga daripada faraid. Kan ada kita kan bahagian wanita. Mira rasa sekarang ni cost of living kita pun tinggi. Memang kita tidak nafikan yang memang kita perlukan duit untuk meneruskan kehidupan, tapi
pada saya juga ukurlah baju di badan sendiri. Tak naklah kerana kita ingin mengikut trend dan sebagainya, akhirnya menjadikan satu masalah untuk kita kan, pressure dan sebagainya. Jadi memang duit tu penting, tapi janganlah jadi hamba duit. Okey, tapi kan apa yang Prof kongsikan tadi tu lebih kepada mereka yang telah pun berumah tangga. Untuk Mira sendiri kan, bagaimana agaknya persediaan untuk mereka yang mungkin ada perancangan berumah tangga, lagi-lagi wanita ni, bagaimana untuk menguruskan keuangan mereka sendiri, untuk kita tak ada masalah atau isu mana lagi penting kebahagiaan ke duit, untuk kita ada, kita punya simpanan sendiri. Wanita bujang. Ya, Mira. Kan Mira kan? Saya tak tahu lah, tu tadi saya cakap dengan Prof, saya sebagai seorang perempuan pun saya rasa pressure untuk sentiasa, yelah kita kena fikirkan macam mana nak, sebab rezeki ni dia datang kerana kita kena usaha dan juga doa lah kan. Kita tak boleh duduk rumah kita expect kita dapat duit kan. Jadi macam orang-orang bujang kak kan, macam kita ni. Saya kadang-kadang dia jadi pertanyaan juga, persoalan orang cakap kita memilih dan sebagainya. Tapi kita sebenarnya tidak mahu menyusahkan pasangan kita. Tak nak. Maksudnya Sukufu ni bukan sekadar duit sajalah pada saya kan. Mentality, cara berfikir. Bila kita berkomunikasi, kita tak nak, kita tak jumpa titik tengah tu kan. Dan akhirnya hanya akan menjadikan itu pergaduhan yang lebih besar dan sebagainya. Jadi saya rasa tak salah memilih kerana kita nak cari suami sampai ke syurga. InsyaAllah. Dan mungkin saya tambah sikit. Sebenarnya kita memang perlu memilih sebab ini masa depan kita, masa depan kita. Dan dalam Islam pun dia sebutkan kalau untuk lelaki mencari isteri, dia ada 4 faktor itu ya, semua orang tahu ya, ilmunya, agamanya, apa kecantikannya, hartanya. So sebenarnya analoginya untuk wanita juga, sebenarnya kita memilih 4 faktor itu juga. Ya, maknanya dari segi ilmunya macam tadi, sebab Sukufu itu sangat subjektif dan juga Sukufu tidak mesti dalam bentuk kewangan. Sebut betul Miza kata dengan ilmu, tahap ilmu, sebab kita nak berborak dalam rumah tangga ni, kita mesti satu tahap level akal kita bersama dengan pasangan supaya borak kita tu boleh align berbual seiring. Jadi Sukufu itu, dan wanita perlu memilih sebab masa depan dia. Kalau dia tersilap memilih, nanti mungkin kesan yang akan datang kan, penderaan dan sebagainya dalam rumah tangga. Ya. Prof, kita bercakap tentang memilih ni. Kalau kita bercakap memilih ni, mungkin ramai juga dalam kalangan penonton-penonton ni, ada yang banyaklah komen-komen mereka ni, ada yang setuju, ada yang tak setuju dan sebagainya. Tetapi kita juga nak ingatkan diri kita lah, ni kami dan juga anda penonton, tentang kadang-kadang bila kita bercakap tentang duit ni, bagaimana untuk kita mengelakkan daripada duit ni juga memudaratkan kita. Sebab kadang-kadang macam Amira kata tadi, ukur baju di badan sendiri. Kadang-kadang kita rasa bukan saja tentang perbelanjaan kita. Kadang-kadang kita nak bantu pasangan sebelum kahwin ke, selepas kahwin ke, kita sanggup melakukan apa sahaja sehingga memudaratkan kita. Ambil personal loan, meminjam dari rakan-rakan dan sebagainya. Itu juga boleh memudaratkan. Mungkin Prof boleh kongsikan. Duit ini betul bukan segalanya, tetapi memerlukan duit segalanya. So pasal duit ini sebenarnya ada 2 situasi. Yang pertama ialah kerana duit orang boleh memudaratkan diri. Maknanya dengan duit boleh memudaratkan diri, dia lupa diri, dia jadi berpoya-poya, dia dapatkan duit itu pun tidak halal, rasuah dan sebagainya. Itu ramai orang yang hanyut kerana duit. Itu kita tidak boleh jadi hamba duit, dan itu banyaklah disebut dalam Al-Quran dan agama kita mengatakan bahawa kita perlu berpada-pada walaupun mencari kekayaan, tapi tidak boleh melupakan ajaran Islam, tidak melupakan ibadah kepada Allah SWT, supaya kita bersyukur dengan rezeki ada dan kita perlu laksanakan sedekah, zakat dan sebagainya. Barulah diberkati dan rezeki kita datang banyak lagi. Dan dalam keadaan situasi kedua ialah duit itu adalah untuk kebahagiaan kita, kemuliaan kita. Sebab itu dalam Al-Quran juga sebut kita perlu mencari rezeki yang halal tadi. Sebab duit itu boleh membuat kita gembira dengan ada boleh kita orang kata memberi keselesaan, boleh membantu ibu bapa, kita boleh bersedekah, kita boleh keluar zakat. Dari situ kita ada ekonomi Islam. Sebab kita ada wakaf, kita ada zakat. Sebab orang yang berduit, dia boleh mengeluarkannya, boleh membantu orang lain. Itu keutamaannya. Jadi sebenarnya dalam Islam duit sangat penting. Lebih banyak sebab kita berikan. Kita buat kena jadi negara yang kaya. Sebab kita boleh membantu rakyat dan masyarakat. Betul. Termasuk juga kita yang individu ini. Dengan kita berduit, kita berduitlah juga kan. Ada gaji, kita boleh bantu ibu bapa, kita boleh bantu adik-beradik, kita boleh bantu anak-anak saudara. Sebab dalam Islam sebut bahawa orang yang perlu ditolong ialah kerabat kita, yang terdekat, termasuklah suami. Saya bawa satu cerita Abdullah bin Mas'ud ini, dia berkahwin dengan Zainab. Abdullah bin Mas'ud ini ialah orang yang miskin dan Zainab ini orang yang kaya. Kemudian Rasulullah
mengatakan bahawa dia bertanya sebab bila Rasulullah kata wajib mengeluarkan zakat bagi lelaki. So dia rasa macam aku tak boleh keluar zakat ke? Zainab kata dia pun nak pahala keluarkan zakat. Tapi dia kata dia nak keluarkan zakat itu untuk suami dia. Sebab dia suami dia orang yang susah dan miskin. Tapi dia tanya Abdullah Mas'ud suami dia, bolehkah aku keluar zakat untuk engkau? Mas'ud kata, Abdullah Mas'ud dia seganlah sebab dia ni. So dia kata kau pergilah tanya Rasulullah sendiri. Dan dia pergi kepada Rasulullah dan Rasulullah kata, boleh kau mengeluarkan zakat itu kepada suami kau sebab suami kau susah. Bermakna kita boleh membantu mereka. Dan para suami tak perlu pun rasa kadang-kadang kan rasa macam tak. Dan masyarakat pun kadang-kadang kata makan harta isteri lah semua. Tidak, sebab demi kebahagiaan rumah tangganya. Betul. Dan dia dicontohi oleh sahabat Rasulullah dan dibenarkan. Cuma kita sistem zakat kita sekarang, kita tidak boleh direct bagi kepada orang yang kita nak berzakat. Tapi ada setengah negeri dia bagi. Misalnya kita bagi zakat 5,000, dia kata ambillah 2,000 ni untuk ataupun 1,000 untuk kita membayar zakat bagi kepada sesiapa yang kita rasa perlu. Terutama sekali keluarga kita kan. Sebab kalau kita dah bayar zakat ke negeri itu kadang-kadang kita tak tahu dia bagi kat siapa. Jadi saya juga menyeru mungkin boleh diimplementkan. Maknanya kita bayar zakat 10,000, bagi kita 3,000 lagi untuk kita kenal pasti kita dah kenal kan. Sebab saudara mara kita, adik-beradik kita bukan semuanya kaya kan. Kita boleh maknanya salurkan terus. Jadi saya rasa itu sangat cantik. Okey, terima kasih Prof. Dan kita nak juga raikan ataupun baca komen-komen daripada penonton kita. Ini daripada Hu Inau Kauru. Betul aku duit itu perlu untuk bahagia kerana dalam kehidupan ni semua perlu duit. Nak makan kena ada duit, beli makanan. Nak mandi kena bayar bil air. Nak bahagiakan anak, nak beli mainan, nak hantar anak sekolah kena bayar yuran. Ini salah satunya. Dan ini daripada Ina Abdul Rahman. Duit kena ada juga. Habis macam mana nak teruskan kehidupan? Ini yang kita bincangkan tadi, yang mana menjadi satu keperluan dalam kehidupan kita. Dan Amin Nuruddin, duit memang bukan segalanya, tapi cuba kita try hidup tanpa duit untuk 2 hari. Mati kutu juga jadinya. Dan maksudnya duit itu penting, tapi jangan jadi hamba duit itu punca kerosakan keluarga dan persahabatan. Berpada-padalah dalam menangani isu duit. Ini yang mungkin dilontarkan pandangan mereka. Tetapi ada juga fahaman yang mana kalau mereka yang tidak berkemampuan sangat, mereka melihat kepada mereka yang berduit ni, mereka berkuasa, mereka boleh ada apa saja yang boleh dikatakan, boleh beli apa saja dan mereka diberi pelepasan. Kan pandangan Mira. Itulah sebenarnya kan kalau kita melihat kepada yang lebih daripada kita terlupa sebenarnya nak bersyukur kan. Jadi pada saya tak salah kalau kita melihat orang yang lebih tu, tidak salah kita menjadikan ia satu inspirasi ataupun semangat. At least kita tidak rasa benda tu macam very stressful, kita tak dapat kita buat benda-benda yang tidak elok dan sebagainya. Tapi pada saya perlu juga melihat orang yang lebih bawah pada kita supaya kita sentiasa rasa yang ya Allah, ada orang lagi susah daripada aku kan. Tapi kita ada rasa cukup dan sebagainya. Tapi macam saya cakap lah, hidup ni memang hari-hari macam Kak Fiza cakap kan, bangun tidur dan nak kena fikir kan, nak kena guna duit dan sebagainya. Memang harus akur dan kita tak boleh deny pun benda ni, memang hidup ini sekarang ini duit sangat-sangat penting. Memerlukan duit. Dan ini mungkin Prof, di penghujung ini mungkin Prof boleh kongsikan sikit rangkuman lah. Macam kadang-kadang kita mungkin boleh perbetulkan diri kita ataupun masyarakat juga yang kadang-kadang apabila seseorang wanita itu mengatakan bahawa mereka perlu berusaha, bekerja untuk mencari pendapatan ataupun mereka memilih pasangan yang mungkin lebih stabil dari sudut kewangannya, tidak lagi diklasifikasikan sebagai wanita yang mata duitan. Tetapi mungkin mereka adalah golongan wanita yang ingin memastikan kehidupan mereka dan anak-anak serta keluarga ini dalam keadaan yang sihat dan juga stabil, Prof. Ya, saya setuju yang itu ya. Sebabnya disebut juga dalam surah An-Najm ayat 48, dia kata yang cerita pasal kecukupan dan sebagainya, disebut dia Bismillahirrahmanirrahim wa annahu huwa aghna wa aqna. Maksudnya dan hendaklah dia Allah, maknanya hendaklah dia ya Allah, dia ya Allah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Maknanya kita bila berkahwin dan sebagainya dan hidup kita, setiap orang itu telah diberikan rezeki dan kita tak tahu sajalah rezeki banyak mana. Contohnya kalau orang tua kata rezeki sesupat tak segantang, kita tak tahu rezeki kita segantang ke, satu periuk besar ke kan, satu bakul besar. Jadi kita perlu berusaha kerana yakin dengan ayat Quran yang mengatakan bahawa dia akan beri kita kecukupan. Cuma
macam tadilah kita nak rasa bersyukur ataupun tidak. Ya. Kalau kita rasa untuk hidup lebih lagi, kita berusaha dengan usaha lebih lah. Terutama sekali lah para suami sebab dia pemberi nafkah, ya, ketua keluarga, ya, banyak bawah tanggungannya. Jadi dia perlu berusaha lebih lagi dan dibantu oleh isteri. Ya. Itu sangat cantik maknanya. Ya. Dan InsyaAllah rezeki daripada Allah SWT dan kita bersyukur kerana kalau kita tengok data statistik ya, yang dikeluarkan oleh Menteri Agama pada tahun 2024, beliau mengatakan ya, statistik Jun 2024, dia mengatakan bahawa masalah keuangan masih menjadi masalah utama dalam perceraian. Maknanya betapa pentingnya ada wang yang stabil, ya, tapi bukan maksudnya sampai nak kaya raya dan sebagainya. Cukuplah untuk persefahaman penting. Merasa cukup, qanaah kalau dalam bahasanya. Qanaah maknanya kita merasa cukup dengan apa yang ada, bersyukur insya-Allah. Dan samping berusaha. Dan salah satu usaha juga sebenarnya supaya generasi kedua itu boleh naik lagi, iaitu kita beri pendidikan kepada anak-anak kita. Semoga mendapat pekerjaan yang lebih bagus dan hidupnya lebih stabil. InsyaAllah. Berkenaan dengan fahaman yang mana kita berpijak pada bumi yang nyata dan juga kemampuan kita dan juga usaha dan juga yakin. Baik, kita dah sampai pun di hujung perbincangan kita. Saya nak ucapkan terima kasih Amira dan juga Profesor Datuk Dr. Fariza Mat Syam atas perkongsian yang saya kira memberi suntikan semangat juga kepada mereka di luar sana supaya lebih berfikir dan juga bersyukur dengan apa yang mereka ada. InsyaAllah. Qanaah itu penting. Kita jadikan mereka yang lebih berjaya itu inspirasi, mereka yang di bawah kita itu supaya kita sentiasa mengingatkan diri kita tentang kesyukuran. Dan kita dah cakap tentang duit, tapi selepas ni kita harus melewati mimpi kita. Kita nak melewati mimpi kita bersama dengan Amira selepas ini. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Prof dan juga Amira. Kita nak berehat dahulu seketika, nak tahu tentang melewati mimpi selepas ini.